Saya tak tahu sama sejauh mana benar atau tidak, tapi saya nampak gayanya agak berani dan menggemparkan itu media sosial Sabah Kini. Dan saya nampak tular di beberapa media sosial. Sabah Kini melaporkan, katanya di sebalik ke siasatan daripada Perak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung dengan isu 92.5 bilion yang masih belum selesai dan masih lagi pihak SPRM menahan dan melakukan siasatan, tapi kini katanya terdapat satu kroni lain. Ini yang melibatkan pemimpin besar negara juga, saudara. Di mana katanya pemimpin tersebut menggunakan butler ataupun orang tengah. Orang tengah tu tycoon lah, saudara. Katanya dia sedang disiasat tycoon tersebut kerana meminta wang pendahuluan sejumlah 15 juta ringgit untuk sesuatu projek. Menurut kata Sabah Kini, sumber SPRM, dia tak boleh kod sesiapa pun. Sebab itu saya walaupun ada nama pemimpin besar itu, saya tak boleh sebut, saudara. Sebab ini belum disahkan oleh SPRM. Katanya bahawa pihak SPRM telah pun menyiasat berhubung dengan orang kanan. Ada 2 orang datuk, saudara, yang terlibat dalam skim pembayaran 15 juta. Siap dia bagi tahu bagaimana wang itu dihantar ke satu apartmen di tingkat bawah. Lepas tu wang 15 juta itu dipindahkan dalam sebuah kereta warna hitam. Itu kononnya untuk belanja politik. It's a political fund. Saya tak tahu. Malahan dia kata dalam siasatan duduk mendedahkan. Terdapat 2 buah beg digunakan untuk mengisi wang sejumlah 15 juta ringgit itu, saudara. Banyaknya, saya kata. Ini yang berlaku dan kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melakukan siasatan secara tuntas. Jangan main-main lagi, jangan oek-oek lagi. Kalau perlu dilakukan penangkapan, tangkaplah. Sebab orang ni orang yang orang ternama juga, saudara. Dan daripada parti politik. Malahan saya difahamkan tular juga, saudara, dalam media sosial. Berhubung dengan bagaimana katanya, saya tak tahu sejauh mana benar atau tidak, tapi itulah yang tular dalam media sosial hari ini, bahawa akaun sebuah parti politik telah pun dibekukan oleh SPRM. Malahan berdari parti itu telah pun di soal siasat. Allah, apa nak jadi negara kita? Jadi bagaimana sekarang, saudara, kita akan melihat akan adanya kluster mahkamah yang tak berapa lama lagi, saudara. Jadi saudara Megat Wahid, kalau boleh kerajaan beri pinjaman 15,000 setiap bulan, kerajaan boleh potong dari majikan. Itu juga bolehlah, saudara. Cadangan saudara itu boleh dikemukakan kepada KWSP. Dan bagi saya lah, sebab kita punya sekarang ni segala-galanya di hujung jari, kita boleh masukkan cadangan-cadangan anda kepada Kementerian Kewangan ataupun Kepala Wang Simpanan Pekerja, saudara. Ini isu tycoon sebut yang sedang disiasat. Katanya melibatkan projek sampai 450 juta. Jadi kita berharaplah agar siasatan itu dalam waktu terdekat nanti terdedahlah nanti. Ini laporan bukan daripada saya ini. Saya dapat daripada saya membaca, saya terkejut. Ini laporan daripada Sabah Kini. Melibatkan orang ternama, orang besar, saya. Besar tak besar pun kalau kamu dah jadi gunakan orang, dan kata media sosial itu tycoon sebut atau butler sebut dia bebas masuk ke pejabat waktu orang sebut berkuasa. Boleh masuk ke pejabat, tak ada orang, tak, malahan dia juga menjadi macam gatekeeper lah. Siapa nak cari projek, berjumpa, ada minta 5%, minta 10%. Ini yang berlaku. Malahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Sultan Ibrahim dulu, ia juga melibatkan tokeh-tokeh perjudian. Jadi saya kata, apa nak jadi negara kita ni macam ni? Sebab itu kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melakukan siasatan secara tuntas. Ini sebab katanya lah orang besar tu mempunyai hubungan rapat lah katanya dengan pihak-pihak yang tertentu yang lakukan siasatan dan sebagainya. Terpulanglah, kita tunggu dengan hati terbuka. Saya akan membeli laporan dari masa ke semasa berhubung apa yang dilaporkan oleh Sabah Kini, saudara.
Tapi saya pun tak boleh. Saya rasa lepas ni kuranglah skema ni. Sebab mungkin skema ni, selama ni skema ini dilindungi oleh tycoon-tycoon. Betul saudara, geng SRP. Saya yakin begitu. Saya yakin tak lama lagi mungkinlah masalah skema-skema ni pun dapat diatasi kerana ada orang-orang tertentu. Katanya. Saya tak boleh menuduh saudara. Sebab kita tak ada bukti. Jangan saudara main tuduh-tuduh. Saya harap. Dan jangan sekali kita menyiarkan berita palsu. Saya tak tahulah apa yang dilaporkan. Itu hanyalah merupakan laporan Sabah Kini. Sebab kata berani Sabah Kini ni. Dia sebutkan nama orang itu. Dia sebutkan nombor kereta. Dia sebutkan jumlah wang. Dia sebutkan projek. Dia sebutkan pula syarikat yang dapat. Syarikat yang tak dapat. Kesannya kerana syarikat tak dapat projek itu. Membuat bantahan ni membuat laporan kepada SPRM. Itulah puncanya. Maka siasatan berlaku katanya. Terpulang. Wallahualam bisawab. Tapi katanya bila ada penahanan. Tapi tak dengar pula pengumuman daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Berhubung ada tak ada penahanan individu untuk siasatan. Kita dengarlah saya kata. Saya nampak memang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sekarang ni memang sibuk. Memang sibuk menjalankan siasatan satu demi satu. Dan kita harap agar siasatan itu benar-benar terlaksana demi lestari negara kita dibersihkan daripada budaya korupsi. Saudara. Cuma hari ini berita harian saya tengok agak menarik juga. Bila saya baca, tugas saya membaca. Dan lepas tu apa yang patut saya ulas, saya beri untuk anda. Saya membaca catatan berita harian. Berhubung dengan isu pengambilan kos pekerja-pekerja membantu rumah daripada negara Indonesia katanya bertambah mahal. Menurut laporan yang saya dapat, bahawa dipahamkan ada orang tengah yang digelar sebagai calo. Katanya orang tengah ni, ini laporan ini ditulis oleh saudara Suzalina Khalid. Dia mendedahkan khidmat orang tengah atau calo yang digunakan di negara Indonesia bagi mencari mereka yang berminat menjadi pembantu rumah. Didakwa menyebabkan kos untuk mendapatkan pembantu rumah ataupun amah di negara ini untuk berkhidmat di Malaysia melambung tinggi. Malahan mencecah sampai RM30,000 untuk seorang pekerja. Kata ini Suzalina, difahamkan orang tengah atau calo perlu dibayar antara RM4,000 hingga RM6,000. Kalau di dalam mata wang Indonesia antara 12 hingga 20 juta rupiah. Tinggi. Hanya untuk mengenal pasti, mencari calon-calon untuk dibawa datang ke Malaysia sebagai pembantu rumah ataupun amah saudara. Demikian menurut bagaimanapun menurut Presiden Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerja Swasta Malaysia, PIKAP, itu Fiona Lau. Dia berkata perkara itu dimaklumkan dalam sebut harga oleh Agensi Perkhidmatan Domestik Indonesia di Republik berkenaan. Bayaran dirujuk sebagai yuran takjah itu memberi kesan kepada peningkatan kos. Sekarang rupanya nak dapatkan pembantu rumah bukan murah lagi saudara. Kalau dah sampai RM12,000, RM15,000 tinggilah. Saudara, dulu zaman saya ingat dalam 10 tahun, 15 tahun dulu cuma dalam RM2-3,000 saja sekarang. Kerana pengambilan khidmat seorang pembantu rumah atau PDI memerlukan antara RM9,000 hingga RM13,000 yang dibayar kepada agensi perkhidmatan di peringkat itu baru di negara Indonesia saja saudara. Belum di sini. Jadi kalau harga bekalan terlalu tinggi, maka tentulah meningkat. Sampai mencecah kepada harga sampai sebaiknya apabila kedua negara bersepakat, katanya ada persetujuan antara dua buah negara ini maksima untuk pengambilan tenaga pekerja ini RM15,000 saja. Bagi saya tinggilah saudara. Itulah keadaannya. Pada 24 Januari lalu, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, saudara Sigit Suryantoro Widianto dilaporkan berkata pihaknya mengesan terdapat agensi pengambilan pembantu rumah di Malaysia mengenakan bayaran antara RM20 hingga RM30,000 untuk seorang. Saudara Mon Syahrir ni kata masih berada dalam mahkamah. Apa cerita itu? Tak apalah saudara yang itu. Saudara Rubidin Pasarat dia kata calung zaman dulu diguna alat untuk tuang minyak. Dia kata Fiona di peringkat agensi tempatan pula kos bersesuaian antara RM4,000 hingga RM5,000 bergantung jenis perkhidmatan yang diperlukan.
Jadi rupanya kita telah pun memeterai sebenarnya perjanjian antara negara Malaysia dengan Indonesia. Bahawa PDI ataupun pembantu pekerja daripada negara Indonesia ini maksimanya kosnya adalah dalam RM15,000. Tak lebih daripada itu. Tapi kalau dah RM30,000 dah berganda-ganda tu. Dan ini juga akhirnya ia melibatkan sebab semua pekerja mereka ni akan dilatih. Tapi akhirnya kerana mereka calo-calo ini memikirkan soal wang saja, dia tak fikir soal bagaimana nak melatih, budaya bekerja di negara ini, budaya keluarga di sini. Dulu kita menghadapi satu isu politik berhubung dengan pembantu rumah apabila warga dari negara Indonesia yang beragama Islam tapi bekerja di rumah tuan restoran bukan Islam yang menjual barang-barang yang tidak halal. Begitu juga di rumah-rumah keluarga bukan Islam. Tapi nampak gayanya sekarang ni sudah dicapai satu persetujuan untuk mengenal pasti setiap majikan yang memerlukan pembantu rumah tersebut. Kita mendoakan agar segeralah dapat diselesaikan masalah ini. Cuma janganlah sampai RM30,000. Letih juga negara kita ni. Dalam keadaan negara kita yang begitu ekonominya masih lagi tidak menentu. Saudara Filiah dia kata kita jangan bergantung harap sangat pada maid. Kerana kita boleh buat sendiri. Jimat duit betul. Tapi orang kita ni kadang-kadang mua. Malas mengendakkan pembantu rumah. Itu keadaannya. Kadang-kadang lifestyle kita ni berbeza dengan orang lain. Ada duit sikit, mula nak cari pembantu rumah. Yang pening kepala suami. Itu saudara. Baik. Bagaimana saya katakan tadi, bahawa kabarnya, bahawa ini banyak saudara, akaun sebuah parti politik ada dalam akaunnya ada 3.37 bilion. Kemudian ada lagi pula parti satu lagi tu 700 juta. Ada lagi di Negeri Terengganu 325 juta. Di Kelantan 187 juta. Di Kedah ada 87 juta. Dia 70 juta di Kelantan juga. Begitu juga di Johor ada 134 juta. Parti politik saudara. Bukan UMNO. Yang punya wang begitu banyak. Dari mana datang duit ni? Sebab itu kabarnya bahawa SPRM telah pun membekukan akaun mereka. Wallahu a'lam bisawab. Itu kabarnya. Cuma persoalan kita kalau benar itu berlaku, bagaimana, dari mana sumber wang itu datang? Mungkin juga sebab inilah agaknya. Mungkin sebab itulah mereka sekarang berusaha untuk menumbangkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk diganti orang lain agar kerajaan perpaduan ini dapat ditumbangkan. Itu mungkin, saudara.